Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Suka saya mengambil bahagian dalam membahas akta untuk meminda lembaga perlesenan kenderaan perdagangan seperti mana dibahaskan kemarin berhubung dengan Suruhanjaya. Namun ada pandangan bahawa kita tak perlu bahas sebab sudah pun diserapkan dalam Suruhanjaya yang baru. Tapi janganlah kita lepas peluang ini untuk menimbulkan isu-isu yang selama ini tidak dapat diselesaikan oleh LPKP. LPKP walaupun semenanjung ini tidak akan wujud lagi, tetapi masalah-masalah selama ini masih wujud. Maksudnya dengan bubarnya LPKP dan diserapkan oleh Suruhanjaya, tidak sekaligus masalah-masalah lama begitu hilang ataupun diselesai dengan begitu saja dengan adanya Suruhanjaya yang baru. Tadi Yang Berhormat Si Kijang yang juga pernah menjadi pengerusi LPKP Semenanjung ini perlu sedarlah bahawa kita mungkin satu keadaan di mana arak dia lama tetapi botol yang baru saja. Masalah-masalah masih kekal. Misalnya di negeri Pulau Pinang misalnya, walaupun dengan adanya Rapid Penang untuk menambah baik perkhidmatan bas, namun syarikat-syarikat yang sedia wujud, beberapa buah syarikat dikendalikan secara sistem pajak. Sistem pajak ini maksud dia bas-bas yang dikendalikan oleh orang-orang yang pajak dari pemegang lesen itu tidak akan mengikut satu jadual yang seharusnya ditetapkan. Mereka akan memandu bas, mengendali bas semacam taksi, di mana dia akan pilih tempo-tempo masa yang sesuai untuk beroperasi. Dalam tempo-tempo yang mungkin kurang penumpang, dia akan berehat, semacam mengoperasikan sebuah taksi. Sebab kita memerlukan KPI yang tinggi untuk perkhidmatan bas, tidak boleh membenarkan sistem pajak dalam pengoperasian bas awam. Itulah satu masalah yang tidak dapat ditangani oleh LPKP selama ini, walaupun banyak kali dibangkitkan oleh pihak kerajaan negeri dan juga NGO di negeri Pulau Pinang seperti STEP dan Cepat yang selama 10 tahun ini telah banyak kali membawa isu ini kepada LPKP, tetapi ianya tidak dapat diatasi. Jadi saya berharap masalah sistem pajak dalam pengangkutan awam, khususnya sistem bas di Pulau Pinang ini mesti ditangani, dan kalau syarikat-syarikat bas yang didapati memajakkan ada bas-bas kepada pemandu lesen mereka perlulah dikaji semula sehingga dipatahkan. Sebab sistem pajak ini pemegang lesen tidak akan mengadakan kawal selia yang rapat. Apa yang mereka minat cuma mendapat sewaan atau pajakan harian, mungkin dalam RM180, RM200. Setiap hari pengusaha bas atau pemandu bas bayar wang itu terpulanglah kepada pemandu bas itu bagaimana ianya mau mengendalikan basnya sampai masa tak tetap. Jalanan-jalanan pun dia boleh tak ikut. Itulah masalah yang LPKP tidak dapat selesai. Kita cuma tidak ingin melihat bahawa dengan LPKP pada masa dulu pun ada banyak kuasa untuk menguatkuasakan, tetapi tidak dapat menguatkuasakan dengan baiknya. Dan selama ini saya ada bangkitkan masalah
koordinasi dengan pihak berkuasa tempatan dan negeri, sehingga kadangkala permohonan perjalanan oleh syarikat-syarikat bas ini pun tak rujuk kepada BPT untuk memastikan jalan-jalan atau rut-rut yang baru dapat diberi perkhidmatan. Jadi saya berharap Suruhanjaya yang baru ini dapatlah menjalin kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa negeri supaya dapat menambah baik sistem bas di negeri Pulau Pinang dan lain-lain negeri. Masalah kedua di Pulau Pinang sering menjadi masalah selama ini yang tidak dapat ditangani oleh LKPKP. Kita lihat pada dulu ni LPKP diletak di bawah kementerian sebab ianya satu usaha untuk pembangunan keusahawan Bumiputera dalam bidang pengangkutan awam, di mana pengeluaran lesen dan permit dikawal dan supaya syarikat-syarikat atau individu-individu Bumiputera dapat berkecimpung dalam bidang ini. Kita tak dapat melihat isu pengangkutan awam ini cuma sekadar sebagai satu usaha pembangunan usahawan. Pembangunan usahawan memang penting, tetapi kalau ianya diberi keutamaan atas pertimbangan pengangkutan awam dengan begitu selok-beloknya, ia akan tidak dapat menangani masalah. Jadi saya berharap Suruhanjaya tidak sekadar memandang walaupun dalam akta itu banyak fasa-fasa atau section-section yang berhubung dengan perlesenan, tidak cuma lihat semata-mata sebagai pembangunan keusahawan saja, tetapi benar-benar dapat menambah baik perkhidmatan pengangkutan awam. Dan di Pulau Pinang, pengusaha teksi selama ini tidak dapat menggunakan sistem mita, yang saya rasa Menteri sendiri pun ada sesi dialog bersama persatuan, bersama saya juga, memahami masalah di negeri Pulau Pinang. Sistem mita tidak digunakan walaupun diperkenalkan. Jadi kita ingin showkan bahawa satu sistem serentak boleh difikirkan, iaitu sistem kupon, di mana di Bandaraya Kuala Lumpur pun sistem mita digunakan dengan sistem kupon di perhentian-perhentian bas, di tempat-tempat orang awam seperti shopping center, hotel dan sebagainya. Kita ingin Suruhanjaya menimbangkan memperkenalkan sistem kupon di Pulau Pinang juga, di samping sistem mita yang digunakan. Itu pun bukan satu perkara yang baru. Di lapangan terbang memangnya pun sudah ada sistem kupon bergerak bersamping dengan sistem mita. Jadi saya berharap dua isu yang menjadi isu yang selama ini tidak dapat ditangani di negeri Pulau Pinang sebagai sebuah destinasi pelancongan amatlah perlu perhatian daripada Suruhanjaya pengangkutan awam darat ini. Habiskan, Yang Amat. Ya, supaya dua isu ini dapat ditangani, lebih-lebih lagi sebagai satu pusat pelancongan antarabangsa yang akan menjejaskan imej kita apabila tidak ada satu kadar kutipan teksi yang tulus, iaitu saya berharap dengan adanya sistem kupon dan tanganilah sistem pajak dalam perkhidmatan bas, saya percaya usaha untuk menambah baik pengangkutan awam darat dapatlah berhasil. Sekian.